Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Ustaz harap murid-murid dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga yang tersayang. Seperti biasa, Ustaz akan mengucapkan selamat menonton channel YouTube Ustaz iaitu Mari Belajar IRK Asas Pengetahuan Agama Islam dan kali ini bagi tahun 5. Sebelum kita mulakan pelajaran kita pada kali ini, ada baiknya kita ni membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah murid-murid, keluarkan buku kamu, iaitu buku Asas Pengetahuan Agama Islam tahun 5, buka muka surat 10 hingga 12. Pelajaran kedua masih lagi tajuk kita iaitu Adab Memberi dan Menerima. Okey, tajuk kita pada kali ini ialah kelebihan memberi. Baiklah, kita teruskan ya murid-murid. Sikap suka memberi mempunyai banyak kelebihan. Antaranya, 1. Dimurahkan rezeki. Ya murid-murid, siapa yang suka memberi, pasti Allah akan memurahkan rezeki seseorang itu. Tidak akan kurang. Siapa yang suka memberi, sedekahkah, hadiahkah, insya-Allah Allah akan murahkan rezekinya. Okey, kita teruskan. 2. Diberkati kehidupannya. Orang yang suka memberi, pasti Allah akan berkati hidupnya. Okey, kita teruskan. 3. Harta akan menjadi subur dan bertambah. Seperti nombor 1 tadi kan, ia lebih kurang ini. Siapa yang suka memberi yang murid-murid, sama ada bersedekahkah, insya-Allah rezekinya akan bertambah-tambah banyak. Bukan berkurang murid-murid. Okey, kita teruskan. 4. Meringankan bebanan penerima yang berhajat atau yang memerlukan. Dari hasil pemberian kita ni, jadi si penerima tadi akan mengurangkan bebanannya, meringankan bebanannya. Sepertinya kita menolong orang miskin, kita ni bagi, kita ni hulur, sedekah ataupun bantuan, insya-Allah orang miskin tadi itu akan mengurangkan bebanan hidupnya. Okey? Kita teruskan lagi. 5. Mengeratkan hubungan silaturahim. Dengan pemberian, kita ni bagi orang yang menerima itu, kita ni boleh mengeratkan lagi hubungan kita ni, persaudaraan, silaturahim. Okey, teruskan. 6. Menghapuskan dosa-dosa kecil. Dengan memberi, kelebihan memberiannya boleh menghapuskan dosa-dosa kecil kita ni. Tiap kali kita ni membantu orang, bersedekah, insya-Allah dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah. Dan yang ketujuh, disukai oleh orang ramai. Bila kita selalu membantu orang, memberi sedekah, insya-Allah orang akan suka kepada kita ni. Bahkan orang akan memandang mulia kepada kita ni. Okey. Seterusnya, adab menerima. Antara adab menerima pemberian itu ialah 1. Hendaklah menunjukkan rasa gembira ketika menerima sedekah atau hadiah. Apabila kita menerima pemberian orang, pastikan kita ni mesti menunjuk rasa gembira ataupun suka. Supaya orang itu indah, terasa macam indah kerana peduli hadiahnya tu kan. Jadi kita mesti menunjukkan rasa terima kasih kita ni tu orang-orang yang memberi. Macam kita kamu hari jadi, ada orang bagi hadiah, suka indah? Pasti suka. Okey, teruskan.
2. Tidak menghina atau memperkecilkan pemberian yang diterima. Apabila murid-murid, apabila kita ni menerima barang orang yang membagi kita ni hadiah, sama ada hadiah atau sedekah, jangan dihina barang orang yang bagi itu. Jangan cakap, apa ni murah juga. Tidak boleh macam itu, murid-murid. Hendaklah kita ni bersyukur. Okey. Teruskan lagi. 3. Hendaklah mengucapkan terima kasih kepada pemberi. Ini mesti apabila orang bagi, kita mesti ucap terima kasih. Ini tanda kita ni menghargai pemberian orang. Okey, seterusnya. 4. Hendaklah mendoakan kebaikan untuk orang yang memberi dan membalas jika mampu. Apabila orang bagi, kita ni doakan. Doakan orang yang memberi itu supaya yang murah rezeki, panjang umur, sihat, dan juga apabila kita ni mampu, kita ni balas pemberian orang itu jika mampu. Okey, kita teruskan lagi. Baiklah, tajuk kita seterusnya iaitu akibat tidak menjaga adab memberi dan menerima. Okey. Antara akibat tidak menjaga adab memberi dan menerima itu ialah pemberian itu menjadi sia-sia dan tidak mendapat pahala. Ya murid-murid, apabila seseorang pemberi, jika ia tidak ikhlas, maka pemberiannya itu tadi akan menjadi sia-sia dan tidak akan mendapat pahala. Murid-murid, jadi biarlah ikhlas. Okey, kita teruskan. Menimbulkan perasaan kecil hati. Okey, kalau kita ni tidak ikhlas membagi, jadi si penerima pun rasa kecil hati sebabnya tidak ikhlas orang ni yang baginya. Macam itu. Ataupun orang yang memberi ikhlas tetapi yang si penerima tadi macam sudi mengambil barang itu. Boleh jadi si pemberi nanti akan berperasaan kecil hati juga. Kita teruskan lagi. Merenggangkan hubungan silaturahim. Jika si pemberi ataupun si penerima tadi rasa seorang dah ikhlas, seorang rasa macam barang itu murah, maka ia boleh akan menjadi perselisihan. Bila berlaku perselisihan, maka boleh merenggangkan hubungan silaturahim. Jadi janganlah sampai ada macam itu, murid-murid. Alright, kita teruskan. Menjatuhkan maruah dan harga diri. Contohnya, kalau kamu membagi hadiah, hadiah kamu itu, jadi yang menerima hadiah ni, apa ninya? Hadiah ni murah. Kan kita ni akan rasa malu dan harga diri kita ni tu terasa down benar. Kena malukan. Jadi malulah kita ni kan. Jadi jangan sampai menjatuhkan maruah dan harga diri orang ataupun diri sendirilah. Okey, seterusnya membebankan diri sendiri dan keluarga. Membebankan diri sendiri. Kalau ina mampu, janganlah. Janganlah bersedekah ke apa, jika mampu saja, ataupun membalas pemberian orang itu. Jika mampu, okey, kita ni balas. Okey. Alhamdulillah ya murid-murid. Begitulah isi pelajaran kita pada kali ini. Ustaz harap murid-murid akan dapat mengikuti pelajaran kita pada kali ini dan dapat memahami isi pelajaran kita pada kali ini. Okey murid-murid, oleh itu kita sebagai manusia, biarlah kita ni tolong menolong antara satu dengan yang lain. Yang pastinya, yang wajibnya, yang semestinya. Apa dia murid-murid? Ikhlas. Baiklah murid-murid, dengan ini Ustaz akan akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.